Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membincangkan jawapan untuk soalan topikal kertas SPM sebenar kertas 1 modul 7. Tajuknya ialah penyerta kewangan nilai tunggal tanpa pelarasan. Kita tengok soalan 1. Akaun perdagangan berikut mengandungi beberapa kesilapan. Kita bagi maklumat ni semua dan kita tengok apakah yang dia nak minta. Berapakah untuk kasar FDA Enterprise jika akaun itu disediakan dengan tepat? Jadi kamu lihat dalam akaun perdagangan ni ada beberapa maklumat yang tidak sepatutnya berada di bahagian akaun perdagangan. Itu yang pertama, item jualan perabot, dan yang kedua adalah item beli perabot. Okey, tengok sebelah kredit jualan tolak pelanggan masuk. Okey, pelanggan masuk ni memang pelanggan jualan. Jadi jualan tolak pulangan jualan ini kita dapat RM19,982. Okey, inventory awal ni semua kamu tengok balik. Apakah format operasi untuk mengira kos jualan? Okey, inventory awal kita tambah, belian kita tambah, pulangan keluar ni pulangan belian kita akan tolak. Lepas tu inventory akhir pun kita akan tolak ni. Ni sini adalah inventory akhir. Jadi untuk mengira kos jualan 4050 tambah 17,200 tolak 225 dan tolak inventory akhir 5,200, kita dapat KJ kos jualan berjumlah sebanyak 15,825. Jadi jualan bersih tolak dengan kos jualan kita dapat 4157. Jadi jawapan ni adalah D. Okay, soalan yang kedua. Butiran manakah dicatat dalam penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan? Jawapannya adalah B. Okay, inventory akhir ada di kedua-dua. Dalam penyata pendapatan dia berada di bahagian kos jualan. Dalam PKK dia berada di bahagian aset semasa. Okay, soalan yang ketiga. Kedai komputer AZN menawarkan perkhidmatan membaiki komputer di Pekan Jajawi Perlis sejak 2 tahun yang lepas. Apakah butiran yang terdapat dalam akaun untung rugi? Okay, ini jawapannya adalah A. Upah membaiki, insurans dan alat tulis. Okay, untuk jawapan B, apa bahagian yang salah? Yang salah adalah butiran alatan pejabat. Jawapan C yang salah adalah butiran bank. Jawapan D yang salah adalah butiran tunai. Jadi jawapan A ni semua adalah item belanja. Okey, yang keempat. Maklumat berikut diperoleh dari sebuah perniagaan. Okey, diberikan semua maklumat ni dan kita diminta untuk mengira untung bersih. Okey, ingat balik format rumus untung bersih itu untung kasar tambah hasil tolak belanja. Di sini ada satu item yang tidak sepatutnya kita gunakan untuk mengira untung bersih, iaitu inventory akhir. Okay, inventory akhir telah pun diambil kira sewaktu kita mengira untung kasar. Jadi untung kasar positif, sewa dibayar belanja tolak, kadar bayaran belanja tolak dan komisen diterima adalah hasil tambah. Jadi kalau ikut operasi ni, kamu akan dapat jawapannya adalah D, 4,700. Okay, kita tengok pula soalan yang kelima. Diberikan petikan ke penyata kedudukan kewangan. Okey, soalan minta kita mengira modal kerja. Okey, modal kerja rumusnya adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi di sini kamu jumlahkan aset semasa dan kamu akan tolak dengan jumlah liability semasa. Okey, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 1560. Okay, untuk soalan yang keenam. Butiran manakah dicatat dalam penyata kewangan, penyata kedudukan kewangan, bentuk penyata? Jawapannya adalah A, item inventory akhir dan juga modal kerja. Okay, item untuk kasar adalah di bahagian penyata pendapatan dan sud nilai perabot adalah bahagian akaun untung rugi. Ingat, yang ini bukan sud nilai terkumpul lah, ini sud nilai perabot yang bersifat belanja. Okey, soalan yang ketujuh. Apa kesan ke atas akaun untung rugi
Jika belanja lebih besar daripada hasil, kita akan dapat rugi bersih. Soalan yang ke-8, lagi sekali soalan mengira untung bersih. Jadi untung kasar positif hasil, komisen terima positif, gaji adalah belanja tolak, kadar bayaran adalah belanja tolak, angkutan keluar juga adalah belanja. Jadi kamu tekan kalkulator dapatkan jawapan iaitu B, 3,300. Okay, soalan yang ke-9, berapakah jumlah belian bersih? Belian bersih rumusnya adalah belian tolak dengan pulangan belian. Jadi belian barang niaga 3,000 tolak dengan pulangan. Okey, pulangan belian yang mana satu? Pulangan masuk ke pulangan keluar? Ingatlah, belian kita beli barang masuk, bila kita pulang pulangan keluar. So yang ni lah 450. Jadi 3,000 tolak dengan 450, dapat jawapan B, 2550. Okey, soalan yang ke-10, akaun perdagangan. Tengok di sini, apakah item X dan Y. Okey, di sini kamu lihat, dia berada bersama-sama dengan bahagian belian dalam akaun perdagangan. Bahagian ni adalah bahagian kos jualan. Dan operasinya adalah tambah. Jadi bila belian operasi tambah, ini maksudnya adalah item Audi. Itu angkutan masuk, upah atas belian, duty import dan juga insurans atas belian. Jadi jawapannya adalah C. Okey, nombor 10 jawapan dia C. Kamu tengok jawapan dan kamu pilih butiran Audi. Okey, pada 31 Mac 2012, inventory akhir Perniagaan Jati nilai pada RM21,300 pada harga kos dan RM24,100 pada harga pasaran. Okey, berapakah inventory akhir dicatat dalam penyertaan pendapatan dan penyata kedudukan kewangan? Okey, kita akan pilih nilai yang terendah. Jadi di kedua-dua jawapan penyata kewangan ni kita akan catat pada RM21,300. Di jawapannya adalah B. Okay, soalan ke-12. Petikan yang mengeduga diberikan belian dan jualan dan pilih catatan betul dalam akaun perdagangan. Okey, jawapan ni adalah A lah. Jualan berada di sebelah kredit akaun perdagangan kalau kita buat format T, dan belian akan berada di sebelah debit akaun perdagangan format T. Jadi list satu angka jualan lah. Angka jualan hasil, angka jualan angka kredit. Belian ni belanja, angka sebelah debit. Okay, butiran yang digunakan untuk mengira kos jualan. Okay, jawapan di sini adalah D, 3 dan 4. Soalan yang ke-14, menambahkan kos belian. Menambahkan kos belian. Jadi yang menambahkan kos belian ni adalah item Audi. Jadi item Audi jawapannya adalah C, 2 dan 4. Okay, angkutan masuk dan insurans atas belian. Pulangan belian bukan. Diskaun terima pun bukan. Okay, soalan yang ke-15. Okey, penyata kedudukan kewangan diberikan kepada kamu aset semasa dan juga liability semasa. Lihat di sini ya, jumlah aset semasa adalah 23,000, jumlah liability semasa 7,000. Kemudian diberikan X dapat 16,000. So macam mana dapat 16,000 ni? So, kamu kira dia adalah 23,000 tolak dengan 7,000. Jadi aset semasa tolak dengan liability semasa, maka 16,000 ni adalah modal kerja. Soalan ke-16. Okey, lagi sekali soalan yang mirip-mirip. Apakah butiran Z? Okey, tengok betul Z ni yang mana satu? Z ni adalah angka 5,500. Jadi jumlah ya 5,000, 2,000 dapat 7,000. 7,000 tolak dengan 1,500 dapat 5,500. Jadi sekali lagi, ini adalah soalan yang bertanya tentang rumus modal kerja, itu aset semasa tolak dengan
liability semasa. Okay, soalan 17 lagi sekali, soalan bertanyakan tentang untung bersih. Jadi, inventory akhir tidak berkenaan, untung kasar, positif, sewa dibayar, belanja, tolak, kadar bayaran, tolak, komisen diterima, tambah. Okay, kalau kita tengok ni, soalan ni sama macam soalan sebelum ni. Itu jawapannya adalah D lah. Kamu tekan kalkulator dapatkan jumlah bersih. Untung bersih lah maksudnya. Okey, soalan 18. Petikan lembaran kerja. Jadi lembaran kerja ni kalau tengok kan tidak ada lagi dalam sukatan kamu. Tapi tak apalah, kita tengok apa yang ditanya ni. Dia beri kat kamu bahagian akaun perdagangan, jualan, belian, inventory awal, angkutan masuk, insurans dan gaji. Kemudian maklumat tambahan diberikan nilai inventory akhir. Macam selalulah kita akan pilih yang terendah. Jadi inventory akhir soalan ni 10,600. Jadi tanya kamu berapakah untung bersih. Jadi untung bersih kamu kena kira balik lah macam untuk buat penyata kewangan lengkap. Okay, jualan akan ditolak dengan kos jualan. Jadi belian positif. Okay, inventory awal rumus KJ tambah kan, okay, positif tambah. Angkutan masuk akan menambahkan kos belian, okay, tambah. Lepas tu kamu dapat ambil angka inventory akhir. Okay, yang ni kita akan tolak. Jadi untuk kamu kira KJ 15150, belian tambah inventory awal 7200, kemudian tambah angkutan masuk 300. Okay, kamu tolak dengan inventory akhir dapat 10,600. Yang ni kamu akan dapat angka kos jualan. Okay, dah kamu ambil jualan ni. Okay, jualan 37,400. Okay, kamu tolak dengan kos jualan, kamu akan dapat untung kasar dulu. Okay, jadi kamu nak soalan ni nak kira untung bersih. Jadi dia ada dua item lagi, yang ni adalah belanja. Jadi belanja akan ditolak. Jadi kamu akan dapat angka yang untung kasar ni tolak dengan 250, tolak dengan 1,400. Jadi jawapannya adalah A ya, 23,700. Ingatlah jualan tolak kos jualan, dapat untung kasar dulu. Kamu tolak dua belanja ni dapatkan untung bersih. Okay, soalan yang ke-19, berapakah jumlah belian bersih? Okay, belian bersih iaitu belian tolak dengan pulangan belian. Jadi di sini belian tolak dengan pulangan belian terdapat 15,860. Soalan ni ada sedikit kekeliruan lah, sebab kalau ikutkan kita mesti ambil maklumat tambahan ni dan kita buat pelarasan. Sepatutnya kalau kita biasa buat soalan yang dalam soalan penyata perdagangan, kita akan ambil 16,340. Kita akan tolak dulu dengan pelarasan kan. Ambil barang niaga, maksud belian akan ditolak. Lepas tu baru kita akan dapat belian bersih. Okay, ini belian bersih selepas pelarasan. Lepas tu kita akan tolak lagi dengan pulangan belian, baru kita dapat yang betul-betul yang bersih lah, belian bersih yang lagi sekali. Okay, yang ni kalau ikutkan jawapan yang dalam skema adalah A. Okay, soalan yang ke-20, berapakah jumlah aset bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan? Okay, aset bukan semasa. Di alatan pejabat, kenderaan. Okay, akaun belum terima bukan. Jadi susut nilai terkumpul alatan pejabat. Okay, susut yang terkumpul kita kena tolak. Jadi kamu just tekan 15,000 tambah 12,000, tolak dengan 1,500. Kita dapatkan jawapannya adalah A. Okay, ini soalan Excel. Untuk mengira X. X ni modal kerja. Jadi ini adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Okey, jadi nak ambil angka ni, nak tolak dengan angka 5847. So yang ni sel F9 tolak dengan F11. Jadi rumus yang betul adalah
B lah. Sum, itu sum F9 tolak dengan F11. Okay, soalan 22. Maklumat berikut diperoleh dari buku perniagaan Indah Permai Enterprise bagi tahun berakhir 31 Mac 2014. Berapakah kos jualan? Okay, jadi kita just tengok formula kos jualan dan kamu just tengok operasi dia tambah ataupun tolak sahaja. Inventory awal kita akan tambahkan dalam formula KJ. Inventory akhir kita akan tolak. Belian kita akan tambah. Pulangan belian kamu akan tolak. Angkutan masuk kamu akan tambah. Jadi kita tekan kalkulator. Dapatkan jawapannya adalah B. Okay, 13,420. Okay, soalan 23. Menyebabkan penambahan kos belian. Okay, ini lagi sekali butiran Audi. Jadi jawapannya adalah B. 1 dan 3. Angkutan keluar tidak terlibat. Insurans tidak terlibat. Jadi sebab ini insurans biasa. Kalau ditulis insurans atas belian, baru dia termasuk ke bahagian Audi. Okay, next. Catatan penutupan akaun belian yang betul. Jadi jawapannya adalah C. Okay, belian akan ditutup ke akaun perdagangan. Soalan 25. Berapakah modal kerja? Okay, lagi sekali soalan iaitu aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi ingat, bila kita menghitung modal kerja, kita akan ambil butiran yang pada tarikh akhir. Jadi di sini inventory awal tidak diambil kira. Kenderaan ni ada aset bukan semasa pun tidak diambil kira. Untuk inventory kita akan ambil inventory akhir. Okay, kemudian modal pun tidak diambil kira. Jadi yang aset positif, jadi aset tambah inventory akhir tambah akaun belum terima tambah akaun belum bayar tolak bank tambah. Kita tekan kalkulator dapatkan jawapan RM19,350. Okay, situasi berikut berlaku dalam akaun untung rugi. Dia ingat, akaun untung rugi ni adalah akaun yang last sekali lah untuk mengira untung. Jadi sama ada kamu dapat untung ataupun rugi bersih. Jadi dia kata belanja lebih besar daripada hasil, maka jawapannya adalah rugi bersih. Okay, inventory akhir kedai pakaian Smart, kemeja harga kos, harga pasaran, selah panjang harga kos, harga pasaran. Pilih catatan yang betul. Okay, yang pertama sekali kena tengok berapakah dulu nilai inventory. Jadi untuk kemeja kita akan pilih harga 4320. Untuk seluar panjang kita akan ambil angka 5150 ni, kamu jumlahkan dululah 4320 tambah 5150. Kamu dapat 9470. Jadi jawapan yang C dengan D ni dah boleh kamu abaikan. Kita tengok jawapan A ataupun B saja. Jadi dia ni adalah catatan untuk merekod inventory akhir dalam akaun inventory. Jadi jawapannya adalah A lah. Inventory akhir kita akan akaun inventory kita akan debit dan kita akan kreditkan akaun perdagangan. Okey, soalan 28. Sekali lagi soalan bertanyakan tentang modal kerja aset semasa tolak dengan liability semasa. Inventory akhir positif. Okey, akaun belum bayar ni liability semasa, kita akan tolak. Bank di sini sebut bank tak ada perkataan overdraft, maksudnya dia aset tambah. Faedah pinjaman belum bayar adalah liability, tolak. Sewa belum terima adalah aset, kita akan tambah. Okay, sewa belum terima aset semasa. Jadi kita tekan kalkulator dapatkan jawapannya adalah B, 6085. Okay. Kesan urus niaga terhadap nyata kedudukan kewangan perniagaan. Inventory berkurang 5,000, akaun belum terima bertambah 5,500, modal bertambah RM500. Okay, jawapannya adalah C. Jualan barang niaga berkos 5,000. Okay, bila kita inventory berkurang,
Yang ni adalah pada kos. Okey, kemudian yang akaun belum terima, harga ni adalah nilai yang kita jual kepada akaun belum terima. Ini jawapannya adalah C. Okey, soalan 30. Berapakah jumlah kerugian? Jadi nak kira untung rugi, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Jadi untung kasar positif, gaji belanja tolak. Sewa ni kita akan anggap sebagai belanja, tolak. Ambilan tidak ada kena-mengena dengan soalan ni. Komersial diterima adalah hasil. Dia katakan kalkulator dapatkan angka RM500 lah, rugi sebanyak RM500. Okey, dan soalan yang terakhir, akaun perdagangan bentuk T mempunyai beberapa ciri. Okey, format T ada beberapa ciri. Pilih ciri yang betul. Okey, jawapannya adalah 1 dan 4. Kos jualan direkodkan di bahagian debit. Okey, kalau kita tengok balik format T, akaun perdagangan, di sebelah kredit kita ada jualan, di sebelah debit kita ada item kos jualan. Kemudian yang keempat, kos barang untuk dijual direkodkan di bahagian debit. Okay, yang betul adalah 1 dan 4. Okay, betul lah, kos barang dijual adalah termasuk dalam pengiraan kos jualan. Jadi untuk soalan 31, jawapannya adalah D. Okay, itu jawapan untuk modul 7 soalan kertas 1 topikal SPM sebenar. Okay, sekian, terima kasih.